Alright, Alhamdulillah. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali di program Jom Masak dengan Kak Zaidah hari ini. Seperti biasa, sekarang ni episod yang ke-222. Cantik nombor tu, 222 untuk hari ni. Okay. Apa khabar Kak Zaidah? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum pada semua viewers. Sorry ya, ada yang dah menunggu selama 20 minit. Lambat sikit kita hari ini kita cepat habislah. Dia lambat. Dia lambat on air tapi resepnya simple simple aja ya. Sebab preparation ni pun agak makan masa tadi ya. Okey. Yes, apa khabar semua? Seperti biasa kita memberi laluan untuk rakan-rakan viewers kita yang lain tune in dan baru kita mulakan masakan seperti biasa. Jadi hari minta like, love banyak-banyak. Share dan komen ya. Okey. Di Facebook mesti dah baca title kan? Yes. So jadi yang di Instagram ni nampak tak apa tu ada atas meja tu? Ada durian. Durian. Kak Zaidah mencari durian tadi. Kak Zaidah mencari durian tadi yang lama. Rupanya tempat durian yang biasa kita nampak tu pukul 11:30 baru buka. Ya, tu yang berpusing-pusing mencari durian ya. Pasal dah programnya memang nak masak durian hari ni. Yes. Kalau kita tak ada, kita lalu je beli Kak, nak beli Kak. Hari ni kita nak tak cari ada. Dia. Tak ada lah pula. Okey. Alright, Kak Zaidah dah ramai ni, apa kata kita mulakan jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Hari ni Kak Zaidah nak buat simple aja dan resepi ni pun rasanya ramai yang dah tahu buat ya. Cuma kali ni saya buat cara saya lah. Okey, hari ni kita nak buat bubur pulut hitam durian. Bubur pulut hitam durian. Okey. Lebih kurang sama cara tapi mungkin cara saya ada sikit beza lah ya. Okey. So bahan-bahan untuk bubur pulut hitam durian itu yang lama tu sebab saya rebus dulu, empukkan dulu pulut hitamnya. Kak Zaidah guna lebih kurang 400 gram pulut hitam. Yang ini saya dah rebuskan ya. Saya dah rebus dan dia dah kembang ni. Okey. Ni 400 ya. Kita rebus dengan air, you kena agak-agak sebab lain pulut, lain dia punya keperluan ke airnya. Ya. Okey, ini tadi Kak Zaidah guna lebih kurang dalam 3-4 liter juga air ya. Untuk nak dapatkan kembang macam ni lah. Okey. Dia hitam, jadi kita nak tengok dia kembang pun macam masalah juga. So what you do is you just ambil 1 teaspoon and then you rasa. Okey. So ini rupanya. Okey, ini pulut hitam yang saya dapat ini ialah pulut hitam dari Thailand. Saya sudah terpotong terbalik ya. Jadi susah juga saya nak tunjuk ni macam ni. Ini pulut hitam Thailand. Pulut hitam Thailand atau pulut hitam di bahagian utara Malaysia, dia agak lebih berkanji. Which is nice lah, sedap lah kalau kita guna untuk buat bubur. Dia berkanji tu maknanya dia starchy lah, dia sticky ya. Tu yang cantik kalau kita buat bubur. Kalau pulut hitam yang perempuan dapat di kedai-kedai kawasan sekitar Kuala Lumpur ke bawah macam sampai ke Johor, itu kebanyakannya macam beras hitam ya. Kalau dimasak dia kembang tetapi dia kurang kanji. Seeloknya cari yang ada yang dari Thailand ni. Ya. Ini you pergi beli dekat kedai, sekarang dah tak ada masalah sebenarnya. You beli dekat kedai yang jual produk Thailand. Dia akan ada ni lah. Ya, ataupun siapa-siapa pergi ke utara boleh kirim lah. Kedah Penang semua ada ni ya. Beras pulut macam ni. Kelantan banyak ya, sebab dia border ya. Dan Perak pun border dia ada ya. So tapi tak perlulah brand ni, apa-apalah tak kisah, janji pulut hitam ya. Okey, perempuan perlu rebus dulu pulut hitamnya hingga kembang. Sama ada nak pakai pressure cooker. Kalau pressure cooker lebih kurang 15 hingga 20 minit. 15 minit pun dah okey dah ya. Kalau periuk biasa sekurang-kurangnya 1 jam setengah. Sekurang-kurangnya baru dia kembang cantik ya. Okey, so kita guna juga, Kak Zaidah guna setengah liter santan pekat. Kalau tak ada santan pekat, santan fresh, perempuan boleh guna santan kotak ya, terpulang ya. Hari ni Kak Zaidah guna santan fresh. Okey. Kemudian 250 hingga 300 gram gula. Ini ikut kemanisan yang perempuan nak lah ya. Kemudian saya guna 2 keping manisan.
Durian secukup rasa. Atau secukup keperluan. So gula dia depends on the durian also. You letak banyak durian, you kena kurangkan gula. Rasa dulu. Jangan letak gula dulu botok durian. Letak durian dulu dan baru taruh gula. Ya, sebab kalau dah too sweet pun tak sedap juga ya. Okey, kemudian kita perlu juga beberapa helai, 2-3 helai daun pandan dan kita guna juga sedikit garam. Itu je bahan-bahan dia ya. Okey. Now kita mula nak masak dia punya ni. Kak Zaidah ni saya dah rebus sampai kembang macam ni ya, nampak tu. Ni pulut dia cantik Very starchy ya. Okay that. Ni yang sedap ni kalau makan. Dia berkanji ya. Okey, kita akan masukkan air dulu. Okey. Kemudian masukkan sedikit santan. Jangan terlalu banyak lah. Sebab nanti kita nak guna santan putih pula di bahagian atasnya. Jadi Amang untuk masukkan dalam bubur ni santan tu macam mana? Setengah ke, suku ke? Jadi tengok ni lah, tengok warna dia. Dia jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak tak sedap sebab nanti kita akan buat santan putih di bahagian atasnya. Ya. Tolong ambilkan saya air lagi. Okey, kita akan masukkan gula bisel ni. Okey, saya perlu tambah air lagi ya sebab dia agak pekat kat sini. Okey, kita akan masukkan gula. Saya tak masuk gula semua ya, saya masuk gula separuh dulu, kita rasa dulu. Sebab durian saya agak nampak macam manis ya duriannya. Okey. Ada setengah tu masak, dia tak tahu santan tau di yang ini. Ya, di buburnya dia tak tahu santan. Santannya dimasak kemudian. Tapi saya letak sedikit santan, ya. Okey. Jangan main Muhammad. Saya kurang mahir rebus pulut hitam. Kadang-kadang sampai pecah bunga. Rasa pun kurang. Okey, you kena tengoklah. Sebab itu, sebab saya kata tadi dia hitam jadi kita tak nampak. Kita tak nampak dia punya kembang tu ya. So you rasa dulu. Kalau you pakai periuk biasa, after 1.5 hours, you rasa dulu. Kalau you rasa dia lembut and then you just stop lah, tutuplah api. Kalau you rasa macam dia masih keras, tambah lagi sedikit air. Okey. Okey, kita tunggu dia mendidih, kita akan masukkan durian. Mesti harum bau kat studio. Ya, bau durian. Seharusnya dengan durian ni ya. Kak, keping yang masuk tadi tu gula Melaka ke? Thank you, Goshi. Manisan ya, gula Melaka pun boleh, gula yang keping ni pun boleh ya. Right. Santan kotak berapa banyak? Hari ni Kak Zaidah guna santan fresh ya? Kalau santan kotak, yang penting kita punya santan untuk kita nak buat dia pekat pati nanti. So you boleh buat dalam like satu kotak tu banyak sangat. 3 suku liter lah ya. Ataupun setengah liter pun boleh. Ya. Yang dalam ni sikit aja kita letak just to get rasa smell santan. Okey. Kejap lagi baru kita masukkan durian. Ingat lagi kalau bubur ni arwah mak mesti ada santan pekat. Bila nak makan letak santan pekat, lemak-lemak masin saya mesti letak lebih. Okey, Kak Zaidah masukkan durian. Actually kita punya ni dah masak tadi pulutnya ya. Saya masukkan durian. Terpulang perempuan nak letak banyak mana duriannya. Rupanya begitu nikmatnya Kak Zaidah. Masya-Allah. Yes. Junaidah Yusof tanya pakai gula kabung boleh tak Kak Zaidah? Gula kabung boleh je. Saya suka pakai, ada setengah-setengah orang masak, dia tak letak langsung gula merah ke, gula kabung ke, dia hanya pakai gula putih ya. Tapi saya suka letak sedikit gula kabung supaya dia ada bau, ada sikit bau lah ya. Dia punya bau kena dengan daun pandan tu. Okey. Alright, ada yang dah sharekan resepi ni. Saya bacakan ya Kak Zaidah. Yes, kita run through dulu. 400 gram pulut hitam rebus kembang. Betul. Setengah liter santan pekat.
Macam mana tu? Setengah liter santan pekat Kak Zaidah. Ni setengah untuk kilo bubur lah. Setengah ini kilo, setengah liter lebih kurang lah ya. Lebih kurang. Right. Okey, 250 hingga 300 gram gula. 2 keping gula nisan atau Melaka. Durian secukupnya, 2 hingga 3 helai daun pandan, sedikit garam. Okey, yang ini untuk buburnya. Okey Kak Zaidah, boleh saya pinkan resepi ni Kak Zaidah? Yes, boleh. Okay, thank you so much Nurul Syazana, sharekan resepi bersama untuk rakan-rakan viewers yang lain. Boleh tengok ya, saya dah pinkan resepi di bawah. Okay, untuk Instagram, ada ke yang salin resepi? You boleh komen dan nanti Bel akan pinkan komen tu. Jadi rakan viewers kita yang lain di Instagram boleh tengok bahan-bahan yang Kak Zaidah gunakan daripada awal tadi yang Kak Zaidah sebutkan. Senang aja masak bubur ni yang sebenarnya ya. Bau durian sampai di sini, yes. Bella. Sampai sini Bella. Mana tu Azlina Faris? Di mana tu? Sedapnya bubur pulut hitam durian, nak terbang ke sana. Mari terbang. Jamil Jaafar. Pulut hitam sekarang kadang 2 jam. Dia 1 jam setengah hingga 2 jam ya. When you tu. Sorry, bukan 2. Kata short form dah ni. Kadang tu berjam. Apa tu? Berjam-jam. Tu masak tak kembang. Berjam-jam tak kembang-kembang. Okey. Assalam Kak Z and Bella. Waduh, sedapnya. Nak try buatlah selalu buat tanpa durian. Pasti berdesut. Sedap. Selalu yang kita buat durian ialah bubur kacang ya. Bubur pulut hitam ni jarang kita letak durian, tapi dah musim durian ni sedap. You can smell, kalau tidak dia bau pulut ya. Jadi dia sedap. And then bila you letak gula merah, dia jadi ada bau macam bau kena dengan daun pandan. Macam ngam gitu ya. Okey. Alright. Siapa yang rakan-rakan di Johor Bahru, jika nakkan produk Kak Zaidah daripada Hailati Jorimi ya. Dia ada komen di Instagram dan juga Facebook. Bolehlah tengok di situ ya. Dengan kontak nombor 0177721767. Betul saya baca 0177721767. Alright. Wow, hari ni buat bubur pulut hitam dengan durian. Kebetulan ada durian di rumah. Nak cari pulut hitam lah. Petang ni boleh buat. Nak masak cepat. Saya guna pressure cooker aja nanti. Pressure cooker dalam 15 minit dah cantik ya. Dia dah just nice ya. Dia dah empuknya tu dah cantik. Tapi untuk pulut hitam dia tak macam kacang hijau ya. What you do is you rasa dulu. You rasa kadang-kadang dia berbiji-biji tapi dia lembut. Okey, kadang-kadang nak rasa dia punya manis dulu ya. Okey, sebab kita once you letak durian, you kena rasa dulu. Jangan tuang semua gulanya. Okey. Tu dia. Sedap bukan main nampak. Belum makan lagi. Sedap. Ya, betul tu. Selalunya bubur kacang je saya letak durian. Bubur pulut hitam biasa je dengan santan. Cuba letak durian. Dia lagi sedap ya. Dia bau dia bau wangi lah ya, wangi. Dia kena dengan pulut hitamnya tu. Alright, Kolbun Sakinah. Waalaikumsalam. Dan juga viewers yang lain yang baru tune in. Menu hari ni adalah bubur pulut hitam durian ya. Jarang selalu kita dengar bubur kacang bersama durian. Hari ni Kak Zaidah siarkan resepi bubur pulut hitam dengan durian bersama durian. Sedap ya ni. Assalamualaikum, pulut hitam. Tudung Kak Zaidah pun hitam dari Brunei. Hai orang Brunei. Selalu kami dapat apa tu? Pulut hitam dari Pekan Limbang, Sarawak. Sekarang pandemik COVID-19. Susah nak dapat ya. Pakai pulut biasa saja, boleh kan? Boleh lah, tak kisah. Janji pulut hitam ya, tak apa. Cuma kalau pulut hitam yang jenis dari setengah tempat tu, pulutnya agak berkanji. Starchy ya. Tu yang bila you makan, you rasa pulut. You rasa bubur. Kalau setengah-setengah tempat tu dia macam beras. Jadi dia kurang kanji. Jadi bila you makan tu macam you makan nasi air macam itulah. Ya. So seeloknya you cari pulut hitam daripada Thailand ataupun dari bahagian-bahagian utara Semenanjung lah. Okey. Dia memang pulut betul tu ya. Jadi dia macam ni. Dia very starchy Ya, ini pekat ya.
Nanti bila dia sejuk, dia lagi pekat ya. Okay, Saya kena mungkin kita kacau boleh sebab tengok. kita takut dia berkerak di bahagian bawah ya. Pulut kalau you masak, dia akan mendak. Kalau dia kena lama dengan api, dia boleh berkerak ya. So sebab tu saya perlu kacau dia. Tu nampak tu ya. Sampai duriannya masak. Okey, ada apa-apa soalan Bel? Ada ni macam soalan cepuk emas ni Kak Zaidah. Cuba mas apa tu? Kak Zaidah suri rumah sepenuh masa ke? Sedapnya favourite ni Amira Amira Ain Syafiqah Yusof. Boleh buat dah. Nanti kalau ada beras pulut hitam ni, tinggal cek durian je. Gula Nisa mesti dah ada kan stok di rumah. Dan santan. Santan kalau tak beli santan fresh, just buy kelapa dan parutlah. Perah lah ya. Baru dia sedap. So jadi kalau kotak pula macam mana Kak Zaidah? Kalau santan Sama kotak je. tadi tu. Santan kotak sama je. Boleh aja. Boleh Cuma gunakan. bau kelapa tu tak ada. Santan kotak ni dia tak bau kelapa ya, dia cuma bau lemak je, tapi bau kelapa tu dia kurang compare to fresh santan lah. Okey, dia dah mendidih tapi kita tunggu hingga duriannya masak. Okey, rasa pun dah sedap ni. Kak Zaidah kena keep stirring ya. Ada yang share dengan kita Kak Yes. Zaidah. Kalau pulut hitam yang kurang kanji, abang mak saya campurkan dengan segenggam pulut putih. Thanks for sharing. Yes. Sampai ceras bau. Ni Zaliha Ahmad dari Ceras ya, bau. Ui, memang menyengat di sini. Okey, Kak Zaidah tutupkan api ya. Dia dah mula mendidih. So duriannya pun dah masak. Dia isinya dah tertanggal daripada tu, nampak tu ya. Duriannya dah masak lah. Bersedapnya ni baunya. Ya. Alright. Okey, dah masak. Kita tutupkan sekejap. Kemudian sebelah ni Kak Zaidah nak masak pati santannya. Kira macam sos santan dia lah Ini kita kena letak garam ya, about 1 teaspoon garam. Dia kena masin yang ini, baru dia sedap. Ini tak ada campur apa-apa ya, hanya pati santan. Kita tak ada mix dengan air. Kita kacau dia, masak dia hingga dia mendidih. Amira Ain Syafiqah kata mesti bau wangi ni sekali dengan durian pula tu. Ya, sis Amira sedap memang ya. Sekali kalau musim sedap durian. hari ni. Musim durian, eloknya kita buat macam ni lah. Selalunya orang buat dengan bubur kacang ya. Hari ni kita buat dengan bubur pulut hitam. Saya tahu ramai yang buat bubur pulut hitam yang tak biasa letak durian. Cuba, sedap. Puan, kalau guna pressure cooker, rebus pulut hitam dulu 15 minit. Lepas tu baru masukkan bahan-bahan lain. Yes. Thank you. Baru masukkan bahan-bahan lain. Sama je lah masak dia macam gini. Ataupun masak periuk lain, masak terus dalam pressure cooker, tapi jangan tutup lah, nanti kan dia jadi lain pula. Ya, kan hancur pula kan pulutnya tu. Kita rebus saja di pressure cooker. Okey, ni kita biar dia mendidih. Kemudian kita ketepikan. Tutup api. Sis masak bubur pulut hitam dengan durian. Yummy yummy dari Singapore. Hai sis Kamisha Idris. Ramai juga yang baru tune in ya. Busy ya. Kak Zaidah pun tadi lambat juga Kak Zaidah pun lambat start ya. Tapi sebab saya kena tunggu dia kembang tu tadi ya. Makan masa dekat 1 jam setengah. Pressure cooker Kak Zaidah hari semua digunakan untuk nak merebus ya. So saya terpaksa rebus manual lah. Okey, ni santan kita dah mendidih, kita tutup api lah. Alright, sis Rohaya Basri kata maaf ya, saya lari dari topik. It's okay. Ni hari saya masak panggang kuali ikan debam. Suami Masya Allah, usaha sedapnya. pergi cari. Dah 2 kali masak ikan bawal, 1 kali pakai ayam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang power. Sedap kan? Ya, ikan debam lagi sedap. Pati santan tu letak garam tak? Sure lah kita kena letak garam. Dia kena masin. Ni bukan setakat garam aja ya, dia kena rasa masin pada santan ni. Baru sedap untuk kita makan bersama dengan bubur pulut hitam ni lah. Okey, dah masak dah ni Bel. Saya dah tutup apinya. So look at this, ini rupa santan pekatnya.
Bila kita tunggu dia sejuk nanti dia akan lebih pekat ya. Itu yang cantik tu bila kita tuang atas bubur kita nanti. Okey, nampak tu. Ya. Sedap ni. Saya dah letak 1 sudu teh garam. Okey, Bel dah siap. Alhamdulillah. Kejap je. Simple hari ni. Hari ni kita simple. Sekali-sekali kita masak simple. Dah 2 hari kita masak simple. Yelah, sekali so you have choices kan. Dah ada nasi biryani, dah ada nasi Afghan. Ramai juga ya yang memberi feedback tentang nasi Afghan ya. Hari-hari saya dapat ya pasal nasi Afghan ni ya. Sasikala Nagapan. Hi, durian my favorite. I will try this recipe. Yes, you should. Ya, dan viewers juga yang lain boleh cuba bubur pulut hitam durian. Sampai Terengganu bau. Tu dia. Masya Allah, sedap ya. Look at that, dia punya starchy tu, dia punya apa tu, kepekatan dari kanji dia tu ya. Okey. Sedap sangat ni. Petang ni dah boleh buat ni. Dah nampak dah tu. Kak Zaidah dah tak sabar dah tu. Right. Alhamdulillah. Syukur. Kemudian kita tuangkan santan pekat. Pati santan. Right. Wow, Kak Zaidah. Okey, dan Masya Allah, sedap sangat. Jangan buat manis sangat. Dia kena manis-manis buah gitu baru sedap ya. Okey, ada yang bertanya Bel. Kalau masak bubur durian, tak payah letak daun pandan sebab nanti lari rasanya durian. Tak, dia lagi ngam. Dia lagi rasa masakan lah ya. Kalau tak rasa durian macam kita makan durian mentah pula. Dia rasa masakan. Durian dia tak boleh, you letak apa pun dia tetap bau dia. Dia tak tahu, dia ada satu, dia very special betul. Buah. Yang you letak apa pun buah dia, bau dia tidak akan hilang. Even you lepas makan cuci tangan dengan sabun pun masih ada. Nak sembunyi, nak curi pun tak boleh. Durian ni tak boleh. Buah lain boleh lagi. Ya, buah durian tak boleh. Ain family kata musim durian, rugi tak ambil kesempatan untuk masak bubur macam ni. Memang sedap sangat. Sedap betul. Ya. Memang sedap Jangan sangat. lepaskan peluang anda. Kak Zaidah tahu mungkin ramai yang tak pernah buat bubur pulut hitam bersama dengan durian. Selalunya buat bubur kacang ya. Cuba bubur pulut hitam dengan durian. Memang sedap. Wow, it's really looks so delicious. Yes. Thank you for the recipe ya. You are most welcome, Sasikala. Simple aja Inari. Alright, nak tanya, kalau buat bubur kacang durian nak letak telur ke? Sofia Bahtiar tanya. Bubur kacang durian, saya biasa buat bubur kacang saya tak letak telur ya. Ada setengah tu takut telur. Saya tak letak ya. Kalau ada yang setengah-setengah macam tok saya dulu, telur dia letak, halia pun dia letak. 1 slice of halia. Ya, itu actually untuk health. It's not only untuk sedap ya, untuk buang angin dia kata. Orang dulu kan teh pun dia minum dengan halia ya, teh sarbat ya, untuk buang angin. So kalau dia buat bubur kacang dia akan letak halia and then letak telur pun ada juga. Setengah letak telur. Tapi biasanya kalau orang dulu yang letak telur ni, dia akan makan bubur kacang dengan nasi. You all pernah tengok tak orang tua-tua makan bubur kacang dengan nasi? Itu dia letak telur dalam bubur kacangnya. Jadi macam seolah-olah macam dia makan macam nasi berlauk manis lah. Ni orang dulu ya, pelik juga dia orang punya selera. Tapi saya pernah tengok tu ya, tok saya pun sendiri sama. Dia letak telur dalam bubur kacang and then dia letak 1 slice of halia and then dia masak. Lepas tu dah sejuk, dia akan letak nasi sejuk dalam. Dan dia makan bubur tu. Tapi kita tak
saya tak boleh tu makan macam tu. Ya. So it depends lah ya. Cuma yang ini saya tak letak telur. Saya tak pernah pula tengok bubur pulut hitam ni letak telur ya. Okey. Ada apa lagi? Alhamdulillah selesai dah untuk menu kita hari ini. Syukur alhamdulillah. Alright, insya-Allah macam esok kita akan bersiaran lagi. Macam sekejap sangat macam tak puas pula. Selalu lama sangat, selalu lama kita. Ya. Okey. Ada soalan ni. Dalam santan letak apa lagi nampak pekat? Nursia Abdul Rahman tanya. Saya pakai pati santan. Saya beli pati santan ya, fresh. Pati santan. So bila kita masak tu dia memang pekat. Kalau you perah santan fresh pun memang pekat. You jangan mix dengan air. Hanya letak garam sahaja. Right. Yelah dia dah manis-manis tu, ada rasa masin-masin masin-masin, lemak ya. Lagi you taruh santan, lagi you taruh garam, santannya lebih rasa lemak. Yes. Dan you makan dengan yang ini, dah just nice lah. Hasrin dan Lisha Musa kata Bella, yes, my arwah atuk makan durian dengan nasi. Yes, betul. Yes. Kintana Taib kata sekarang susah nak dapatkan bubur pulut hitam dengan santan. Kalau tak ada santan, guna apa? Susu ke air je kan? Air, lepas tu dia buatlah santan pekat tu ya. So jadi ni Kak Zaidah dah siarkan resepi untuk you all. Jadi you all dah boleh buat di rumah. Okey. Dah habis ke masaknya? Baru tengok dah Urfa Pakiha dah habis dah my dear. Selalu habis lambat ya. Saya hari ni start lambat, habis cepat. Sebab benda ni pun kita dah tu. Cuma bila saya tunjuk macam ni, maybe you some of you dapat ideas what to do untuk minum petang ya. Kadang-kadang dah lama tak buat, dah lupa. So bila dapat sesekali macam ni nampak saya masak, mungkin mendapat macam ada idea. Yes. Ada idea what to do tomorrow ke. Kalau tak sempat hari mungkin besok, mungkin weekend ya. Mungkin nak menjamu tetamu yang akan nak tiba kan. Insya-Allah. Ini kalau masak pun you boleh simpan dalam peti sejuk. Tak semestinya finishkan by today, tomorrow sambung lagi 2-3 hari. Masya-Allah, dia lagi lama, dia lagi kembang, lagi sedap. Alright, tadi saya ada terperasan yang bertanya macam mana nak tengok durian yang dah masak. Maksudnya nak pilih yang durian tu. Macam mana nak tahu? Apa-apa durian lah. Durian. Tak kisahlah durian apa. Cuma jangan durian masam je lah. Jadi maksudnya kalau kita nak beli tu, beli durian masak lah. Durian yang dah ready untuk makan. Jangan beli durian. Tu yang nak tahu tu, nak tahu yang mana biji yang mana tu yang dah masak tu. Itu soalan dia. Mana ada orang jual durian tak masak? Kan? Yang jual dekat tepi jalan, baik tepi jalan, supermarket ke apa, semua jual durian yang dah ready untuk makan. Itu urusan yang berniaga tu lah. Kita tak tahu. Yang kita beli tu memang durian dah boleh dimakan. Kan? Kita takkan nak beli durian mentah pula. Ataupun durian muda. Mana ada durian muda? Mungkin risau, takut pilihan kan kita suruh orang pilih, kita tak tahu macam mana keadaan itu pun kadang-kadang yang dah masak ataupun tidak. Kalau dia cakap D24 pun, dia cakap Musang King pun, kita pun boleh tahu juga kat dalam is good or not. Nasib lah makan durian ni. Okey, kalau santan gaul sekali dengan pulut hitam tu boleh tak? Boleh. Cuma dia cara makan dia tu. When you gaul then you akan rasa masin. Tu yang sedap tu. Dia akan jadi very thick, very pekat lemak dia tu. Ya. Tapi kalau you malas nak buat macam gini, you terus masuk santan dalam ni macam bubur kacang, boleh aja. Cuma kalau hidangan dia tu memang biasanya bubur pulut hitam ni dia ada benda ni lah ni. Musang King sedap. Warna bubur pulut hitam Kak Zaidah agak tidak hitam sangat ya, sebab saya guna gula merah ataupun manisan. Warna dia agak lain sikit. Kalau you tak pakai manisan, hanya gula putih, warna dia akan jadi gelap. Ini dia jadi macam a little bit ada mix of color, a little bit brown. Jadi warna dia lain. Kalau orang yang biasa makan pulut hitam, dia akan perasan. Kalau yang biasalah ya. Kalau tidak, dia akan jadi dia dapat perasan warna dia. Warna dia ya. Sebab warna dia akan ada macam a little bit campur brown sikit dalam color gelap dia tu, color purple dia tu. Alright Kak Zaidah, tu saya beli durian, saya bawa bekas, senang. Kalau durian rosak terus tukar je. Betul Ina Haji Ahmad, betul. Dia kalau nak makan durian dengan nak masak durian lain. Nak makan durian, you makan dekat situ.
Tak elok terus tukar sebab sekarang tak ada durian murah ya. Semua durian dah mahal sekarang. Sebab Ya. dia ada grade, ada nama-nama dia. Jadi kalau you bawa balik, you nak pergi tukar malas. So what you do is, kalau sekiranya you balik, durian tu tak cantik, macam kita nak makan tak sedap pun tak guna juga. You just put dalam tupperware, simpan and then you masak lah. Masaklah apa-apa. Masak bubur macam ni. Nak masak bubur macam ni tak perlulah pakai durian yang mahal sangat. Janji durian. Betul. Sebab kita nak masak dia kan. Okay. Alright Kak Zaidah, alhamdulillah selesai dah untuk menu hari ni. Yes. Jadi yang baru tune in tu boleh tengoklah daripada awal, ataupun Kak Zaidah mungkin sebelum kita akhirkan live kita, mungkin Kak Zaidah boleh terangkan cara masakan daripada awal untuk yang baru tune in yang baru sebelum tune in, kita akhirkan live kita. Okey, untuk yang baru tengok live ni, okey. Kak Zaidah tadi saya rebus saya tak pakai pressure cooker ya. Kalau sekiranya you nak pakai pressure cooker, jangan terlalu lama. 15 minit dah memadai ya. Kalau dia terlampau kembang, dia pecah pun tak sedap ya. So saya tadi rebus lebih kurang 1.5 jam. Saya guna pulut hitam dari Thailand. Terbalik ya. Pulut hitam dari Thailand, tulisannya tulisan Thai ya. Saya beli di kedai Siam. Orang yang jual barang-barang dari Thailand ya. Saya beli ini dekat sana. Kemudian saya rebus lebih kurang 1.5 jam. Minimum 1.5 jam ya. Air tu ikut pulut masing-masing. Kadang-kadang pulut memerlukan air yang banyak untuk nak kembang. Kadang-kadang pulut dia perlu sikit aja dah cukup kembang. Saya pakai tadi lebih kurang 3 hingga 4 liter air. Sampai jangan tuang terus 3 liter. You tuang 1 liter, 2 liter dulu. Tengok. Lepas setengah jam, you tuang lagi air. Kalau dia kurang, kembang. Okey. Lepas tu saya masak bersama dengan sedikit santan dan 2 manisan, 2 keping manisan dan gula lebih kurang 250 hingga 300. Ini terpulang kepada keperluan manis yang you nak lah. Kadang-kadang ada orang dia kuat manis ya. So terpulanglah you rasa dulu. Sebab bila kita letak durian, banyaknya durian itu pun kadang-kadang akan ada efek pada rasa manis. Kalau you rasa nak letak durian banyak, ada orang kan suka. So ikut selera masing-masing. Gula jangan letak habis dulu ya. You letak about 250 grams dulu dalam bubur you. Rasa dulu setelah you tahu durian, rasa dulu, kalau kurang baru boleh ditambah ya. Kemudian kita letak tadi sekali dengan buburnya tadi, kita letak dengan daun pandan. Daun pandan kena ada untuk bangkitkan aroma pada santan dan bubur kita. Okey, kemudian di bekas berasingan, Kak Zaidah masak santan saja, parti santan tanpa letak apa-apa ya. Saya tak letak air dan saya tidak juga letak tepung jagung ke apa, tak ada ya. Hanya santan saja. Dan 1 sudu teh garam. Kalau Kak Zaidah, saya suka bila saya makan bubur ni, saya akan taruh ni banyak. Baru dia sedap. Tak apalah, yang sakit-sakit tu fikir nombor 2. Kita masak sesekali je. So kita nak makan, enjoy the apa kata orang tu, the bubur. So saya akan letak banyak santan tu untuk nak bagi dia rasa lemak dan masin. Itu ajalah cara-cara buat dia, senang aja ya. Cuma hari ni saya tahu ramai yang pandai buat ni. Cuma mungkin ada yang tak biasa dengar pulut hitam bersama dengan durian. Ya, ada setengah memang tak pernah try dah, tak pernah tengok pun pulut hitam dengan durian. Ada juga tak pernah tengok pulut hitam yang di drizzle dengan santan atas. Ini yang biasanya yang selalu dia masuk semua santan. Dia masuklah macam buat bubur kacang. Bubur dah siap. Bubur dah siap. Macam tu dia kurang kick. Kalau macam ni, kalau makan dia dia punya tu amboi. Ya betul. Cuba ya. Cheat day or holiday? Yes, either one. Holiday. Mahal. Okey, boleh guna santan kotak untuk parti santan. Boleh aja. Nur Ainun binti Endung tanya. Boleh. Alright, alhamdulillah selesai dah menu kita hari ni. InsyaAllah esok kita akan bersiaran seperti biasa. Dah berakhir dah untuk live kita hari ni. Untuk live kita hari ni. Alright, InsyaAllah esok dengan menu baru lagi. Episod baru lagi. Apa pula Kak Zaidah nak masak? Tak tahu lagi ya. Saya ni ikut So just watch and then just cuba. InsyaAllah boleh cuba ni. Kalau tak hari-hari, maybe can give you some idea. Mungkin yang dah lama tak makan, tak masak bubur pulut hitam ni, mungkin boleh buat ya.
Okey, untuk dapatkan pulut yang cantik ialah you kena cari kedai jual barang-barang Thailand. Ya, kalau kita di Selangor ni lah, di bahagian selatan, susah nak cari ya pulut yang betul-betul pulut. Ya, tapi ada setengah tadi, ada tadi siapa ya, kita punya viewer dia cakap mak dia akan masak pulut hitam bersama dengan sedikit pulut putih untuk nak dapatkan starch dia ya. Kalau tidak dia jadi macam you masak you rebus beras. Kalau you belilah di sekitar Selangor ni, sekitar I think Johor pun sama ya. Pulut hitamnya macam beras. Jadi kita nak makan bubur pulut hitam tu dah jadi macam kita makan nasi air. Bubur nasi cuma warna je hitam. Ya, jadi kurang sedap ya. Kita ada viewer, ada visitor hari ni. Okey puan, dari mana? Boleh puan nak join? Nak join live saya? Boleh sebelum kita akhirkan. Okey, sebelum kita nak berakhir, saya dah nak akhirkan ni. Nak masuk? Boleh rasa. Silakan. Boleh, program Jemput saya Kak. tak apa. Jangan risau. Okey Kam, boleh ambil gambar rasa. sekali. Sebelum kita akhirkan live ada juga ya. boleh nak rasa? Viewer datang. Bolehlah dia kata. Wang Semaju. semaju. Okey puan Kam. Boleh try puan. Di sini kita kenalkan dululah diri Kam. Puan. Boleh Dekat sini puan. ke sini sedikit. Untuk viewers kita lain Okey, boleh nampak kenalkan tak? diri. Puan dari Wang Semaju. Aida Nama? daripada Wang Semaju. Aida daripada Wang sebab Semaju. Saya selalu hari-hari go live kat saya dah Thank punya. you so much. Alhamdulillah. Hari ni pergi shopping kata why don't we stop by. Rugi kan kalau dah rasa kebetulan langkah kanan hari Husband ni. dah bagi green light keluar kan. So along. Okey, jalan thank sekali you so much. Alright, boleh rasa bubur pulut hitam saya. Bubur pulut hitam bersama dengan durian. Biasa masak bubur pulut hitam? Biasa tapi tak pernah letak durian. Tu kan ramai yang tak pernah letak durian. It's kata orang tu some new menu. Sedap. Sedap kan? Sedap. Rasa durian kan. Rasa durian. And then kadang-kadang kita nak makan durian saja pun rasa macam muak juga kan. So kalau ada, actually kalau you masak benda-benda macam ni, kadang-kadang kita beli durian, kita pun tak tahu kita dapat durian tu good or not. Kadang-kadang ada yang tak boleh, rasa macam tak sampai pada kita punya rasa durian tu. You just simpan dalam fridge, put dalam Tupperware, and then kita boleh masak benda-benda macam ni lah. Betul. Kadang setengah yang tak suka durian kalau buat gini tak dia makan. Dia makan. Dia orang tak boleh makan pure durian macam tu. Kalau masak dia sukalah. Okey puan, thank you so much. Thank you so much. Enjoy. You Enjoy. can Okey. enjoy Boleh bawa ke situ dan puan boleh rasalah. Boleh sambung makan. Sama-sama. Okey, so alhamdulillah kita dah selesai dengan hari ni, menu hari ni. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi esok dengan menu yang lain. So harap perempuan berpuas hati dan jangan lupa cuba ni ya. Macam puan tadi cakap, saya masak tapi saya tak pernah letak durian. Okey, cuba letak durian ya. So mungkin ada kelainan sikitlah ya. Dan ni kadang-kadang yang tak makan durian fresh. Kadang-kadang dia makan durian dimasak. Ya, so maybe boleh cuba resipi ni ya. Okey, so hingga kita jumpa lagi esok. Terima kasih for tuning in dan insya-Allah kita jumpa ya. Okey, assalamualaikum, bye. Bye. Assalamualaikum.